Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillah, kembali lagi dalam Assalamualaikum. Ada satu perkongsian berkenaan dengan emas. Kita nak tahu sama ada emas itu tulen atau palsu. Bagaimana caranya? Apa kriteria-kriteria untuk kita mengenal pasti sama ada emas itu tulen atau yang palsu? Hari ini kita akan bersama dengan Mim Gold dan bersama dengan kita ada dua orang tetamu istimewa di pentas. Assalamualaikum. Tak lain dan tak bukan Tuan Amran Bacok, Ketua Pegawai Eksekutif, dan juga Tuan Abdul Syukur Anwar, Pengesah Tulen Logam Berharga KLSA Office. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Jumpa lagi Tuan. Alhamdulillah. Macam Tuan pertama. Pertama kali. Baik, ini kita nak hari ini berkenaan dengan emas. Kita nak mengenal pasti ketulinan emas itu. Tapi sebelum kita pergi dengan lebih jauh, mungkin Tuan boleh terangkan sedikit berkenaan dengan kerjasama yang dilakukan antara Mim Gold dengan KLSA. Okay, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih Tuan Ullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih pada semua penonton TV Al-Hijrah yang dalam program sesi Assalamualaikum ni. Hari ini kita berkongsi berkenaan dengan perkongsian tentang manfaat simpan emas. Hari ini special sebab saya bawa orang yang tersohor dalam bidang emas ni, iaitu Tuan Syukur. Yang mana Tuan Syukur ni adalah daripada KLSA Sdn Bhd. Dan mana Mim Gold dan KLSA bekerjasama dari segi yang mana kami melantik KLSA Sdn Bhd sebagai pengesah tulen emas kami yang dikeluarkan oleh Mim Gold. Selain daripada itu, untuk makluman semua, kenapa kami lantik KLSA Sdn Bhd ni, sebab setiap production emas yang kami buat, yang Mim Gold buat, kami akan hantar kepada KLSA ni untuk diuji ketulenan dia. Maknanya kami ini 99.9 dan juga berat dia. So dari segi pengesah tulen tu, kami yang kami lantik KLSA ni yang diterajui oleh kalau kebanyakan orang emas ni banyak mengenali Tuan Abdul Syukur ni. So Tuan Abdul Syukur ni sebab dari segi dia punya ketelitian dia untuk mengesah tulen emas kami ni. That's why Mim Gold dan juga KLSA Sdn Bhd membuat satu kerjasama lah untuk memastikan kredibiliti emas yang kami keluarkan ni diterima oleh ramai orang, ramai arah nur juga, insya-Allah. Baik, alhamdulillah. Baik, kita nak tanya kepada Tuan Syukur sendiri. Ya, saya. Tuan, berkenaan dengan ketulinan emas, dengan kita ada macam Tuan Amran tadi ada sebutkan berkenaan dengan 999 yang mana emas daripada Mim Gold. Kita nak tahu ada 999 di pasaran, ada yang 916, dan antara grade lain ke, ada mungkin boleh diterangkan bagaimana dan antara emas-emas yang ada di pasaran Malaysia sekarang ni bagaimana? Silakan Tuan. Okey. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terlebih dahulu saya ucapkan ribuan terima kasih lah pada TV Al-Hijrah dengan Min Jewelers. Jadi berbalik pada soalan tadi, produk di Malaysia ni terbagi pada dua lah. Dua. Satu jongkong emas dan yang keduanya bahan kemas emas. Baik. So bahan kemas emas ni kita ada 8 mutu. Grade. Banyak. Ini barang kemas barang kemas. Barang kemas ada 8 daripada. Jadi dia ada 8 menggunakan sistem metrik. Kita ada 999, 950, 916, 875, 835, 750, 585 sampailah 375. So ada 8 mutu. 8 mutu. Jadi agak kompleks sikit lah. Sementara jongkong emas ni ataupun jongkong emas ni, contohnya produk Min Jewelers tu, kita ada satu je mutu. Okey. Satu je. Satu je. 49 ataupun 999.9 berbanding dengan bahan kemas emas. So bahan kemas emas tu ada 8 mutu, tapi tanda dia hanya 3 saja. Okey. Dan itu perbezaan dia lah. Perbezaan dia. So dari segi kualiti, jongkong emas ni lebih berkualiti tinggi berbanding dengan barang kemas emas. Tapi fungsi yang berbeza lah. Fungsi yang berbeza. Difaham, mungkin mencelah sikit dengan Tuan. Macam 999.9 ni, difahamkan apa yang saya faham, emas ni lebih sukar untuk dijadikan barang kemas. Adakah betul ataupun maksud dia punya kelembutan ke bagaimana saya okey, saya faham soalan tu. Jadi jongkong emas ni kalau kita nak buat dia barang kemas emas, agak sukar sebab dia lembut. Dia lembut. Boleh buat tapi dengan struktur yang besar. Contohnya gelang. Baik. Gelang yang besar-besar tu. Besar, Jadi dia tak menjejaskan. Kalau dia halus sangat mungkin susah.
mudah putus, mudah patah, mudah kemek. Jadi yang besar-besar tu munasabah lah, boleh dibuat. Boleh dibuat. Tetapi tak ada kita galakkan lah. Rantai kalau kita pakai nanti dia putus. Jadi tak sesuai lah. Tak sesuai dengan keadaan tersebut. Cumanya untuk bangkai emas ni mutu dia lebih rendah sedikit daripada jongkok emas, iaitu 99.9% kandungan emas. Baik. Macam tuan sendiri, apa antara kriteria kalau nak dikenal pasti sama ada emas tu tulen ataupun emas campur atau yang sebagainya? Okey, dari segi penentuan kualiti tersebut, kita terbagi pada dua lah. Kalau jongkok emas tu, kita pastikan mutu dia tidak kurang, tidak kurang daripada 99.99% kandungan emas. Okey. Itu untuk jongkok emas. Itu untuk jongkok. Sementara barang kemas emas pula, kita ambil contoh paling dekat barang kemas emas 916. Agak popular lah, agak popular 916. Jadi kandungan emas dia tidak kurang daripada 91.66%. Kalau kurang, maka dia menyalahi undang-undang. Tapi orang awam ni macam mana nak tahu pula kan? Itu masalah dia dari aspek itu. Jadi dari segi untuk public, untuk umum, apa-apa yang dijual yang bertanda 916 mesti dipatuhi oleh penjual. Contoh. Contoh. Saya beli di kedai A, ada tanda dia 916. Jadi saya berasa macam tak puas hati, saya pergi buat ujian. Dan didapati tidak memenuhi syarat tersebut. Maka saya boleh memohon kerajaan untuk mengambil tindakan. Baik. Kita tak bolehlah customer tu, pembeli tu pergi uji-uji sendiri, tak boleh. Mesti pihak yang bertauliah, bertauliah yang ada facilities untuk menguji tersebut. Itu kita punya aspek lah. Okey, baik. Itu salah satu cara bagaimana saya kata kalau orang awam di luar sana hendak mengenal pasti sama ada emas yang dibeli tu tulen ataupun ada campuran yang terlebih yang menyalahi undang-undang. Ini adalah salah. Baik, sebenarnya banyak lagi persoalan yang kita nak ajukan kepada tetamu-tetamu kita di petang. Assalamualaikum, tapi kita nak berhenti berehat seketika, ambil nafas dulu. Sebenarnya tuan cukup. Baik, kembali lagi selepas ini dalam Assalamualaikum, teruskan bersama kami insya-Allah. InsyaAllah. Baik, kembali dalam Assalamualaikum, kita teruskan perkongsian. Masih lagi bersama dengan dua orang tetamu kita, Tuan Amran Bacok dan juga Tuan Abdul Syukur Anwar. Dan kita nak mengetahui berkenaan dengan emas dengan lebih lanjut, berkenaan dengan ketulinan sesebuah ataupun sesuatu emas tu. Dan kita nak teruskan perkongsian kita dengan Tuan Syukur. Kita nak tanyakan, sebentar tadi Tuan ada kongsikan berkenaan dengan ketulinan emas. Ada yang 999.9, 916, dan kalau emas pakai pun ada 8 pula katanya. Masya Allah, banyak tu kan kalau nak diingat kan. Tapi ada di sini cara sebenarnya yang Tuan boleh tunjukkan kepada kami semua berkenaan dengan cara untuk kita mengenal pasti ketulinan emas itu bagaimana, apa kriteria-kriterianya. Ada peralatan di sini kalau kita nak lihat. Mungkin Tuan boleh teruskan. Okey. Di sini saya ada satu mudah lah untuk jongkok emas. Okey. Macam mana? Ada satu, mudah untuk kita tunjuk. Okey. Dah. Jadi kalau kita rujuk kepada yang ini, kita akan nampak satu garisan memotong. Garisan memotong lah. Ya, betul. Garisan memotong ni menunjukkan bahawa perbuatan tu benar. Okey. Perbuatan tu benar. Tidak ada pemalsuan. Tidak ada pemalsuan. Sebab biasanya pemalsuan untuk jongkok emas ni kita guna satu logam yang bernama tungsten. Yang mempunyai sifat-sifat yang hampir sama dengan emas. Okey. Jadi kalau kita guna tungsten, kita tidak akan dapat features atau ciri-ciri pada pemotongan tersebut. Itu ringkasnya. Tak perlu buat ujian lah. Tak perlu buat ujian, hanya menengok saja. Kalau nak menentu secara tepat, kita kena hantar kepada makmal. Makmal untuk ujian lah. Untuk ujian. Okay. Dan yang kedua, paling mudah, boleh dibenarkan guris? Boleh. Tuan boleh guris, nanti saya tunjuk. Guris, tuan, guris pada permukaan tu yang licin.
Pakai Yang Minta izin tuan. Boleh. Minta izin emas orang ni kita kena minta izin dulu. Okay, baik saya goreng. Dia akan cala. Okey. Nampak tak cala? Ya, ada kesan cala di situ. Di mana tu? Di sini kan? Ya, betul. Saya akan cuba fokus kalau harap kita nampak cala tersebut. Cala tu. Saya pakai kuku je. Wah, itulah. Okey. Oh, macam Tuan Syukur dah lama berkecimpung di dunia emas ni, mungkin dia pegang pun dah tahu dah. Ada nampak cala tu, tapi saya tak boleh nak Tak nampak fokus sangat. Tak Okey, fokus tak sangat apa. Dia ada cala kat situ. Ya. Okey, nampak. Ya, cala betul. Di situ ada satu garisan. Dia cat Itu menunjukkan kelembutan kulit emas tu. Okey. Untuk barang kemas kita tak buat lah. Ya. Kita tak buat cala barang kemas tu kan. Jadi yang ni hanya untuk pembeli lah. Nak tahu sama ada dia menghampiri kepada mutu tersebut. Okey. Yang kedua, kita boleh nampak satu nombor siri. Kalau kita fokus kepada pembukaan ni, ada nombor siri pada jongkong tu. Ya. Jadi ini menunjukkan pembuatan. Ada nombor siri lah kan, sebab dia ni gelap sikit, ada nombor siri. Kemudian ada agensi yang menggunakan nama syarikat kami sebagai pengesah. Jadi macam contohnya Min Jewelers, Min Gold. Dia bila dia buat produk tu, dia ada KLAC Office. Jadi KLAC Office ini adalah pihak ketiga yang menjamin kualiti dan kuantiti, iaitu berat. Sebab produk jongkong ni dia ada banyak berat lah. Ada yang 1 gram, 5, 10 sampai ke 100 gram. Jadi dengan ada cetakan ini, kita boleh merujuk kembali untuk mengesahkan sama ada produk itu diluluskan ataupun tidak oleh KLAC Office. Baik. Jadi itu kaedah dia. Itu Satu lagi kaedah je. Bagaimana kita nak mengenal pasti keturunan, maknanya kita kalau ada sebuah syarikat tu, kita ada individu ataupun entiti lain untuk pengesahan emas tu yang dikeluarkan. Baik, kita nak tanya kepada Tuan Amran sendiri. Tuan Amran, antara kelebihan emas-emas yang disahkan ketulinannya bersama dengan KLAC Office ni, antara kelebihannya? Antara kelebihan yang paling utama sekali, sebab dengan KLAC Office ni, dia ada melakukan satu sertifikat sijil. Yang mana sijil tu ada dinyatakan, ada juga kita panggil tanda tangan pengesah tulen lah, yang mana Cik Syukur sini yang tanda tangan tu, yang mana setiap produk kita ada sijil dia masing-masing. Maknanya even bermula daripada 0.5 gram sampailah hari ini yang paling besar, mungkin selepas ni ada 100 gram juga. So setiap produk Mim Gold ada sertifikat yang kami panggil dia sijil lahir dia lah. Sijil lahir. Sijil lahir, orang tanya kadang-kadang sijil lahir. Dia IC lah. Sertifikat dia ada serial number, ada dia punya tanda tangannya, yang mana mengesah tulen, yang mana setiap kad ni sebenarnya, untuk makluman semua, KLAC dia ada satu cop, maknanya dia certified yang emas Mim Gold ni adalah yang tulen dan juga berat dia. Kalau tak betul dan ada kesalahan, dia akan minta kami pulangkan ke kilang tu untuk betulkan semula. Itu yang kelebihan yang kita nampak, sebab dia cek setiap kepingan emas yang kami hantar pada KLAC itu, dia akan cek satu. Itu yang kami sangat dari segi kerjasama kita nampak tu ketelitian yang kita nampak. Dan juga kebanyakan Arahno di Malaysia ni, sepaham saya lah, banyak yang menerima sijil sertifikat ni. Mudah untuk penyimpan emas Mim Gold untuk pajak emas tu di Arahno. Baik, antara promosi kalau kita nak ambil kan, ialah orang pun di luar sana sambil-sambil tu, sambil mereka di luar sana nak tahu bagaimana misal katakan mereka nak menjual semula emas-emas dari Mim Gold ni, dan juga antara promosi yang dibawa sudah semestinya dalam Assalamualaikum ni banyak yang dibawa kan bersama dengan kita. Silakan tuan. Okey, untuk jual emas Mim Gold ni, sebab kelebihan kita ada sertifikat daripada KLAC Sdn Bhd. So emas kami ni mudah untuk dipajak di mana-mana, mudah untuk dijual mana-mana. Tapi kalau boleh, di mana kita beli emas tu, kita beli di situ kita jual. Contoh beli Mim Gold, jual balik pada Mim Gold, sebab insya-Allah kami akan ambil harga yang agak tinggi berbanding
lain dengan tempat lain lah. So kalau boleh, kalau contohlah, even kalau ada emas-emas yang barang kemas terpakai pun boleh juga jual pada Mim Gold, yang mana kita ada branch di HQ di Shah Alam. Branch sekarang ni kita ada di Kedah, di Alostar dan juga Jitra. So emas-emas yang kita ada dekat Mim Gold ni, insyaAllah lah mudah untuk dijual di mana-mana, mudah untuk dipajak di kebanyakan arahan di Malaysia, sebab kita lantik KLAC Sdn Bhd sebagai kita punya pengesah tulen. So dari segi promosi, boleh contact number di tertera ni, yang mana kita ada promosi juga kepada semua penyimpan-penyimpan emas kita, yang mana kita juga menggalakkan penyimpan emas kita kalau nak buat pendapatan tambahan, boleh rujuk pada kita punya sosial media lah, dekat Mim Gold HQ, di mana sosial media semua. InsyaAllah boleh. Baik. Boleh kita galakkan semua penyimpan emas kita pergi ke website kita juga, mim.com.my. Baik. Baik, itu dia, dan segala maklumat dah pun tertera di kaca TV anda berkenaan dengan Mim Gold, dan kita ucapkan jutaan terima kasih kepada kedua orang tetamu kita, Tuan Amran Bacok, Ketua Pegawai Eksekutif Mim Gold, dan juga Tuan Abdul Syukur Anwar, Pengesah Tulen Logam Berharga KLAC Office, bersama dengan kita pagi ini. Terima kasih sekali lagi. Terima kasih Tuan, dan kepada anda, teruskan bersama kami. Kita jumpa selepas ini dalam Assalamualaikum.